Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat semua, alhamdulillah. Kita menjaga kesyukuran Allah SWT dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada malam ini dalam satu konsert satu majlis makan malam pemuda amanah Terengganu. Biasa saya kalau pergi dinner ni ada konsert, tapi di Terengganu ni pemuda amanah masih takut untuk buat konsert. Jangan takut, sebab dulu kita nak pergi konsert, nak pergi tengok nonton wayang sekalipun, tambah kalau nak masuk kedai snooker, paling kita takut kalau orang PAS kecam kita. Tapi bila ada PAS dah anjur konsert di Kelantan, bumi Islam dalam dunia ini, satu-satunya bumi Islam dunia ini di Kelantan. Jadi pemuda amanah Terengganu jangan takut untuk anjurkan konsert, sebab itu akan tarik lagi kedatangan orang ramai untuk program kita. Dan ini yang berlaku dalam negara kita hari ini. Macam filem Piramli, Keluarga 69, terbalik tunggang habis dalam negara hari ini. Sebabkan oleh tidak ada kejujuran dan juga integriti dalam prinsip perjuangan parti-parti hari ini. UMNO kita dah tahu sudah rosak. Jangan kita hanya melihat kepada kes Datuk Seri Najib sahaja. Ramai lagi yang telah didakwa di mahkamah. Itu yang didakwa. Yang tak didakwa, yang tak disiasat pun ramai. Masakan Malaysia boleh berada dalam tangga yang cukup teruk dalam indeks rasuah dunia. Sebelum Pakatan Harapan Pemerintah, Malaysia berada tempat 62. Waktu Pakatan Harapan Pemerintah naik, kedudukan lebih baik 11 mata di tanggal 51. Kemudiannya turun apabila Mahyudin ambil alih ke 57. Time Ismail Sabri hari ini turun balik ke tanggal 62. Jadi pentadbiran negara kita, kalau kita serahkan kepada UMNO Barisan Nasional, maka pelakuan rasuah, gejala rasuah ini akan berterusan dalam negara. Dan kita sebagai orang Islam, orang Melayu, orang muda hari ini yang hadir pada malam ini, perlu ada satu sikap dalam diri kita untuk merasa jijik pada rasuah. Jangan hanya kita jijik pada babi sahaja. Jangan hanya kita jijik pada arak sahaja. Baik babi, baik arak juga haram. Begitu juga rasuah. Tapi malangnya, ada di kalangan orang kita yang melihat pada rasuah ini perkara biasa. Bagi mereka itu perbuatan individu. Sedangkan rasuah ini akan menyebabkan kerugian pada wang negara. Apabila kerajaan tidak ada wang yang cukup, maka segala bantuan kepada rakyat tidak dapat diberikan. Pendidikan rakyat tak dapat dijaga, yang akhirnya akan menyebabkan rakyat merana dalam negara sendiri. Ini yang berlaku dalam banyak-banyak negara dalam dunia hari ini. Di Indonesia, bila rasuah itu terlalu teruk di zaman Soeharto dulu, berdemonstrasi rakyatnya, hampir 62 orang mahasiswa meninggal berdemonstrasi di jalanan. Jatuh Soeharto. 25 tahun selepas itu berlaku reformasi dalam pentadbiran negara mereka, tapi urus dibersihkan. Hari ini Indonesia naik sebagai salah satu kuasa ekonomi besar dalam dunia. Di Filipina juga begitu. Kerakusan Marcos dalam mengatah duit negara Filipina ini membuatkan rakyat mereka bangun untuk jatuhkan Marcos. Dan kita dalam negara kita, walaupun kita menang PAU yang lalu, tapi sikap jijik pada rasuah itu belum cukup menyerap dalam pemikiran orang-orang Melayu. Dan ini yang kita bimbang. Jangan kita menganggap rasuah itu
perbuatan individu. Kerana kesannya hari ini kita susah. Apabila berlaku kenaikan harga barang, berlaku di seluruh negara, dari Perlis sampai ke Johor, Kelantan, Terengganu, rakyat juga menderita kerana harga barang yang mahal. Sampai pemuda kita terpaksa turun untuk buat demonstrasi, flash mob dan sebagainya, tuntut kerajaan turunkan harga barang, tuntut kerajaan beri subsidi. Apabila harga barang naik, sebab kita bergantung pada import, Malaysia ini barang asas dia, barang makanannya kita import 60 bilion setahun. Apabila barang itu tidak ada untuk kita import, maka harga barang melambung naik. Tapi kerajaan tak mampu untuk bantu rakyat. Apabila barang naik, harga barang naik, kerajaan kena suntik subsidi untuk stabilkan harga barang. Tapi apa yang berlaku? Kerajaan tak mampu untuk berbuat demikian. Terpaksa potong subsidi. Kenapa kena potong subsidi? Sebab kantung negara semakin kering. Setahun dianggarkan 60 bilion tiris. Kalau duit banyak, kita boleh bagi subsidi. Tak boleh bagi subsidi sebab tak ada duit. A very simple analogi yang kita boleh buat. Jadi kita sebagai rakyat, sebagai orang muda, ada tanggungjawab yang cukup besar untuk kita terangkan kepada kawan-kawan kita di luar sana bahawa kalau kita berikan lagi peluang kepada UMNO Barisan Nasional takbir negara ini, maka gejala rasuah tidak akan berhenti, kerakusan pemimpin untuk menjarah wang negara tidak akan berhenti, dan kita akan terus menderita sehingga tak tahu sampai bila. Ini perjuangan yang kita kena pegang sungguh-sungguh. Ini perjuangan yang Parti Amanah Negara asaskan. Kita berjuang dasarnya Islam. Tapi orang tanya, apa produk kita? Kalau dibandingkan dengan PAS, dulu kononnya PAS ada hudud. Lah hudud pun hilang. Apa pun tak nak. Sebab yang dijual itu bukan satu perkara yang boleh ditunaikan oleh mereka. PAS hari ini tidak jujur dengan perjuangan mereka. Kalau dulu mereka nak tuntut hudud dan sanakan hudud, kononnya kena pindah atas 355, bawa habis orang Terengganu ni pergi ke Padang Merbok buat demonstrasi. Tapi hari ini bila dapat kuasa, dah tak ada bunyi langsung tentang RU 355. Malah keadaan lebih teruk apabila banyak isu-isu melibatkan hak agama Islam ini semakin terancam. Zaman Pakatan Harapan, Jabatan Judi kita turunkan daripada 22 ke 8. Naik PAS jadi kerajaan, judi naik kepada 22 semula. Rasuah naik menjadi-jadi. Pesta arak masih berterusan. Jadi apa yang dijual oleh PAS itu perkara yang tak boleh ditunaikan. Tapi yang kita jualkan pada orang Islam, apa yang Parti Amanah gagaskan adalah untuk membawa sebuah pentadbiran yang penuh dengan integriti juga, tabik urus yang baik. Dan itulah perjuangan yang dibawa oleh Muhammad SAW, Rasul kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad saya bawa rahmat kepada seluruh alam. Apa rahmatnya? Rahmat untuk kita bawa kebaikan kepada rakyat. Itu fungsi parti politik. Kalau kita amanah dengan tanggungjawab kita, kita amanah dengan tugas kita sebagai pemimpin, insya-Allah rakyat di bawah akan dapat banyak manfaat. Kita kadang-kadang ini kita takut untuk menjual kejayaan kita. Ada perbincangan berlaku
Yang kita ni takut untuk jual kejayaan 22 bulan kita. Sedangkan kita nak masuk PRU ini, rakyat akan membuat 3 pilihan. Sebab kesemua parti politik dalam Malaysia ini dah pernah memerintah. Barisan Nasional pernah memerintah. Pakatan Harapan pernah memerintah. Pakatan Nasional pernah memerintah. Jadi tanggungjawab kita, terutamanya pemuda, untuk menyusun segala messaging ini, untuk war-warkan kejayaan 22 bulan kita memerintah. Tanpa kejayaan 22 bulan ini, kita akan dapat melihat banyak kes-kes rasuah didedahkan di mahkamah. Sepanjang 22 bulan inilah kita telah buktikan kita mampu perintah tanpa rasuah. Presiden kita mentadbir sebuah kementerian yang paling mudah curi duit, Kementerian Pertahanan. Sebab Kementerian Pertahanan ini kita boleh buat perolehan ataupun bagi projek, keluarkan bajet tanpa perlu di audit. Sebab ia melibatkan perkara security. Sebab itu dalam banyak-banyak skandal dalam kementerian, dalam negara ini, banyak skandal yang pelik-pelik berlaku dalam Kementerian Pertahanan. Di ordernya 6 biji kapal bertempur LCS yang sampainya hilang 6 bilion. Sampai dirasmikan sebuah kapal fake di Lumut oleh Tuanku Sultan Perak. Tapi dah 6 tahun, 7 tahun projek itu, kapal tak sampai. Sebelum itu, kapal selam juga begitu. 500 juta USD. Duit tirih, hilang. Ini antara kejayaan kita yang kita perlu wawarkan. Kenapa? Kerana kita ada seorang pemimpin yang bila diberi amanah untuk pimpin Kementerian Pertahanan, Mamat tak pernah sekupang pun curi duit dalam Kementerian Pertahanan. Sampai kadang-kadang saya pun merasa, betul ke ikut Mamat ni? Kita makin lama makin kering. Kalau Mamat curi yang itu, tak payah buat dinner malam ni Mamat. Tapi kita kena buat dinner malam ni. Pemuda kena buat dinner sebab Mamat tak curi sekupang. Dan itulah kejayaan kita sebagai sebuah parti yang mampu menajai kepimpinan negara. Dan ini semua kita kena jual. Banyak lagi. Jangan kita terperangkap dengan permainan musuh yang cuba nak merendahkan kemampuan kita dengan mengatakan kita kencing rakyat. Mana ada kita kencing? Daripada cerita rasuah tadi, kita janji nak hapuskan GST. Kita hapuskan, betul atau tidak? Kita janji nak kurangkan kadar tol. Kita kurangkan 20%. Betul atau tidak? Kita janji nak stabilkan harga minyak. Kita subsidikan minyak 3 bilion setahun. Hari ini tuan-tuan boleh isi minyak RON95 RM2.05 seliter. Naiklah harga minyak macam mana sekalipun, tapi RON95 tetap RM2.05 atas kejayaan dasar perjuangan Pakatan Harapan. Dan banyak lagi produk-produk kita yang kita boleh jual kepada rakyat, termasuk kejayaan Wabi Adli kita di Melaka. Rumah peduli dia dengan bantuan kepada pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Kalau dia tak dikhianati di Melaka, insya-Allah kita akan melihat Melaka sebagai sebuah negeri yang cukup maju membela rakyat dalam negara hari ini. Tapi kita dikhianati, apa nak buat? Jadi kita sebagai ahli Parti Amanah, ahli Pakatan Harapan, jangan berasa malu, jangan berasa segan untuk kita jual segala kejayaan kita pada rakyat. Saya main sini tak cadang nak cakap sebab gambar tak ada dalam banner. Tapi saya tak malu untuk berucap walaupun gambar tak ada. Sebab kita ada pendirian kita.
Kita ada cita-cita kita. Kita ada prinsip kita untuk kita sedarkan rakyat, untuk kita selamatkan negara ini. Kita bukan nak ambil kuasa sebab kita semata-mata nakkan kuasa. Kita nak ambil kuasa nak selamatkan Malaysia ini. Kalau kita tak selamatkan Malaysia ini, Malaysia akan terus hanyut di bawah pentadbiran kerakusan, kezaliman UMNO Barisan Nasional. Jadi ini tanggungjawab kita. Yang terakhir saya nak sebut, saya ingin kongsikan satu cerita. Cerita ini selalu dibawa oleh almarhum Ustaz Padeno dulu. Cerita pertandingan siapa boleh duduk paling lama dalam kandang kambing. Mula-mula masuk si A dalam kandang kambing. Dalam kandang kambing tu ada kambing lah. Sebab kambing ni bau terlalu busuk, si A ni boleh duduk seminit saja dia keluar. Masuk si B. B masuk duduk 5 minit. Tu pun jangan lama dah 5 minit. Dia keluar. Dan masuk pula si C. Dengan confident dia yakin dia akan boleh duduk lama dalam kandang kambing tu. Dia masuk dalam kandang kambing, tak sampai setengah minit kambing keluar. Sebab tak tahan dengan bau dia. Jadi dalam kita berpolitik, kita perlu menjadi sahabat kepada kawan-kawan kita. Yang kawan-kawan kita dalam koalisi Pakatan Harapan ini hormat pada kita. Dia cerita yang dibawa oleh Ustaz Padel itu menggambarkan ketika mana PAS ketika itu nak berkawan dengan Parti Keadilan. Dalam politik Malaysia ini, dalam sistem pilihan raya ini, tidak akan ada mana-mana parti yang bertanding seorang akan menang. Nak masuk pilihan raya kena ada coalition. Dan coalition itu perlu kuat. Dan kalau kita berasa hari ini coalition Pakatan Harapan tidak cukup kuat untuk menang PIU yang akan datang, kalau perlu kita tambah parti lain untuk bantu kita, tambahkan sokongan kepada kita, apa salahnya kita bantu mereka untuk sama-sama naik, sama-sama bina parti. Yang penting PIU yang ke-15 ini kita terajui negara ini. Ini perkara penting yang perlu diamati. Dan hala 7 yang perlu dibawa oleh Parti Amanah temannya, Pemuda Amanah Terengganu. Pengajaran daripada cerita kambing tadi perlu kita ambil, iaitu kita perlu menjadi kawan yang dihormati oleh rakan-rakan kita. Dan dalam politik ini ilmu yang cukup penting. Ramaikan kawan, kurangkan musuh. InsyaAllah saya yakin di bawah kepimpinan Zamir, Hasbi dan juga Sapasti, Datuk Raja, kukuhkan Pakatan Harapan, binakan engagement yang banyak dengan parti-parti lain yang ada, yang boleh bersama dengan kita, yang boleh bersama dengan perjuangan kita, untuk kita masuk PIU ini dengan penuh kekuatan. Kita tidak ada pilihan lain, tuan-tuan. Mungkin di Terengganu ini kita merasakan masih jauh, tapi percaya dan yakinlah bahawa apabila berlaku gelombang satu hari nanti, dulu kita tak sangka yang di Johor kita boleh menang, tambah di Melaka. Wabi Adli berceritalah macam mana perjuangan ketika menang beliau bersama dengan PAS dulu di Melaka. Dulu ni kalau boleh orang Melaka pun nak bertanding di Terengganu, orang Melaka pun nak bertanding di Kelantan. Ingat lagi zaman Ustaz Padel dulu diserta kat saya, pergi ceramah di Negeri Sembilan. Dia ceramah 5 orang. Saya tak tahulah bamak lah tak tak, sebab tu sama sekali. Yang dengar 3 orang kan. Ketika zaman 80-an, 90-an dulu di Negeri Sembilan, di Melaka, di Johor.
Tapi hari ini kekuatan pembangkang, kekuatan Pakatan Harapan ada di Pantai Barat. Kerana apa? Kerana keyakinan pada perjuangan itu. Dan kalau keyakinan itu kita pegang hari ini di Terengganu, di Kelantan, insya-Allah satu hari, tak tahulah bila Zamir, tapi suatu hari akan tiba masa kita pula perintah di Terengganu dan Kelantan. Kena yakin, insya-Allah. Pesanan Ustaz Fadil lah saya nak kongsi. Selagi mana kita berjuang di atas titik-titik kebenaran, selagi mana kita berjuang di atas jalan-jalan kebenaran, maka yakinlah kita sedang menuju kemenangan. InsyaAllah amanah bersama dengan Pakatan Harapan akan terus berjuang atas dasar kebenaran, bela nasib rakyat. Kita yakin kita sedang menuju kemenangan dalam PRU yang ke-15 ini. Boleh tak boleh? Kena ada keyakinan itu, insya-Allah. Jamil lah. Soal calon jangan risau. Calon tu wajib dah, kerusi je belum tentu. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.